PC pagi ini dipanggil adalah sebenarnya setiap tahun kita nak berpuasa, benda yang sama, keadaan yang sama berlaku, terutama berkaitan dengan amalan pemakanan. Kalau kita lihat betul-betul sebenarnya matlamat puasa itu bukanlah semata-mata ataupun bukan untuk makan sekenyang-kenyang mungkin, ya. Bukan untuk orang yang berpuasa itu menunggu waktu berbuka untuk makan. Maknanya dia memang kerja dia nak makan saja. Puasa tu lebih kepada mendidik masyarakat atau individu itu untuk berjimat, bersabar, berdisiplin, merancang. Semua sekali lah, ini semua sifat-sifat disiplin yang perlu diperkukuhkan sempena bulan puasa, ya. Dan juga mungkin untuk mendidik kita, ya, lebih juga untuk mendidik kita untuk memahami macam mana keadaan orang yang berpuasa supaya kita lebih simpati. Kalau kita berpuasa, jadi kita tahu orang macam mana rasa orang lapar. Jadi mungkin dengan pengalaman begitu kita akan memahami, bersimpati, dapat menolong orang. Jadi itu antaranya lah. Saya bukan ustaz, jadi saya pun tak pandai. Jadi saya nak cerita ni lebih kepada amalan kepenggunaan, ya. Pasal kita lihat sekarang ini terutamalah di bandar-bandar besar, ia telah menjadi satu trend, ya, berbuka puasa di luar. Kalau di Kuala Lumpur ini berbuka puasanya di hotel-hotel, di restoran-restoran besar, ibaratkan satu pesta, ibaratkan satu pesta di mana semuanya menunggu untuk berbuka puasa dengan makanan yang mewah dan banyak, ya. Ini merupakan satu trend yang telah berjalan bertahun-tahun lah. Tapi kebelakangan ini kita melihat trend ini bertambah banyak, ya, yang melibatkan beberapa perkara. Satu adalah kalau kita tengok harganya, ya. Harga buffet di kedai-kedai makan ataupun di hotel begitu tak menasabah. Kalau kita tengok sekarang ini hotel, untuk buffet di hotel RM100 ke atas sudah tidak buat orang terkejut lah. RM100. Kita buat kajian ni. Kira-kira 60. Ada 60. Kita buat 60 survey, ya. Di mana ini melibatkan pensijilan halal. Ini sebenarnya fokusnya lebih pada sinilah. Pasal kita kalau orang berpuasa yang sudah tentu mereka hendak makanan-makanan yang halal. Tapi kita lihat telah ada, ya, dan ada tempat-tempat yang menawarkan buffet tapi mereka tidak ada sijil halal. Dan kadang-kadang ada yang menawarkan buffet arak pun ada. Jadi kita melihat perkara ini sebagai satu cabaran tambahan kepada orang yang berpuasa dan juga satu jenis penipuan oleh mereka yang menyediakan makanan ataupun menyediakan buffet berbuka puasa inilah. Jadi kita melihat ini satu trend yang tidak membantu dan malah mencabar wibawa umat Islam yang berpuasa, ya. Dan dalam konteks ini kita amat mengharapkan pihak-pihak berwajib, ya, seperti JAIS, JAIN untuk membuat pemantauan
dan mengambil tindakan supaya perkara seperti ini tidak berlaku, ya. Jadi saya mengharap juga para pengguna juga membuat perkara yang sama, mungkin boleh menghubungi pihak JAKIM ataupun JAIN untuk mendapatkan pengesahan. Butiran dia saya akan minta kolik saya, Brother Sheikh Karim, untuk bercerita mengenai tempat-tempat, ya, lokasi tempat makan ini sebagai satu peringatan juga, ya, kepada para pengguna, terutama mereka yang hendak berbuka puasa, supaya berhati-hati dan tidak terpedaya, ya, dengan tawaran-tawaran yang dibuat, ya. Dan kita juga meminta pihak berkuasa untuk mengambil tindakan yang tegas kali ini, ya. Dan semua institusi-institusi makanan yang menawarkan buffet Ramadan, ya, seperti yang kita boleh lihat tadi, ini salah satu daripada syarikat yang ini memaparkan buffet Ramadan, ya. Now kita difahamkan yang pihak JAKIM melalui Akta Perihal Dagangan ada satu section yang melarang mana-mana institusi, mana-mana establishment yang tidak mempunyai sijil halal daripada menawarkan buffet Ramadan menggunakan perkataan yang membawa maksud ianya halal, ya. Jadi dan kita juga ada membaca akhbar tentang jaminan menteri dan jaminan JAKIM yang tindakan akan diambil, ya, ke atas mereka-mereka yang menjual atau mengiklankan buffet Ramadan sedangkan mereka tidak berlesen. Sekali last column tu ada alamat website tu di ujung tu. Itu ada dia punya alamat website dia yang ada semua. Jadi kita menggunakan dua source. Satu adalah daripada senarai hotel dan resort yang mendapat sijil halal daripada JAKIM. Ini ada dalam website, di mana JAKIM senaraikan semua restoran-restoran yang ada sijilan halal, ya. Jadi ini ada dalam JAKIM Halal, website dia JAKIM Halal. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.